A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala limpah dan kurnianya. Alhamdulillah pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik, kekal duduk di rumah. Kalau nak bercakap, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Hari ini anda bersama dengan saya, Da'i Aiman, dan kita bersama dengan Prof. Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Uthman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini bagi membincangkan topik akidah, yang mana kita membincangkan Asma'ul Husna. Dan sifat-sifat yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah Al-Hakim, Al-Wadud, Majid, Al-Ba'ith, Al-Syahid, iaitu di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala daripada nombor 46 sehingga ke 50. Baik Ustaz, sebelum kita nak kupas topik kita pada hari ini, apa kata kita naikkan dulu semangat, kita naikkan dulu bak kata orang di luar sana Ustaz, naikkan aura dulu Ustaz. Sebelum kita nak kupas topik ini, apa kata sama-sama kita mengalunkan nasyid Asmaul Husna. Sama-sama kita nyanyikan. المخلوقات كسيدنا محمد
ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, inilah dia alunan nasyid Asmaul Husna yang Ustaz kita rasakan perlu kita amalkan setiap hari, Ustaz. Ya. Yang mana dalam kata-kata ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala terdapat banyak kekuatan Al-Qawi, iaitu yang kuat, yang maha kuat ini. Sebab apa, Ustaz, kalau kita lihat umat Islam yang berada di Gaza sana, Ustaz, mereka diuji, dan mudah-mudahan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi kekuatan kepada kita untuk teruskan perjuangan dalam kita menentang musuh-musuh Islam ini. Dan juga, Ustaz, kita juga berperang, Ustaz. Yang mana kita memerangi COVID-19. Yang mana tak lama lagi, Ustaz, 25 hari bulan ni kita nak kena ikut SOP yang baru. Yang mana kepada penonton-penonton kita, kalau tak ada urusan, kalau tak ada perkara-perkara yang penting, jangan keluar dari rumah. Terus setia di rumah, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, Ustaz, kerana apa? Kerana kalau kita tengok di status terkini COVID-19 di Malaysia, Ustaz, cukup membimbangkan kita, iaitu kes baru setakat 22 hari bulan 5 2021, 6,320 kes baru, dan alhamdulillah kes sembuh baru 4,694, dan duka cita dimaklumkan kes kematian baru 50 orang. Dan semalam, Ustaz, sahabat baik saya, Ustaz, dia imam, dan dia diuji, Ustaz, dia dah berada di stage yang keempat. Sama-sama kita doakan mereka yang sedang bertarung nyawa untuk COVID-19 ini, mereka diberi kesembuhan dan diberi keamanan daripada COVID-19. Baik, Ustaz, murid-murid pula saya, bukan murid-murid tapi penonton-penonton kita yang bersama dengan kita pada hari ini, Ustaz, yang nak bertanyakan soalan, nak ajukan soalan, boleh call kita di talian 0377261603 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, Ustaz, hari ini Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Syahid, mudah-mudahan dengan nama-nama Allah ini memberi kekuatan kepada kita menjadi seorang umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, Ustaz, mungkin sedikit Ustaz boleh ceritakan kenapa kita kena bernasyidkan Asmaul Husna tadi, Ustaz? Apa kelebihannya? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih kepada Dai Aiman dan juga para penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua dilimpahi barakah, keberkatan, kekuatan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berpanjangan insya-Allah. Amin. Dalam kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, bulan kemenangan umat Islam. Dan begitu juga kita baru-baru ni kita menyaksikan kemenangan umat Islam juga, apa yang berlaku sahabat-sahabat kita di Palestin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberi kemenangan kepada umat Islam dalam menghadapi apa juga dugaan cabaran, sama ada yang melibatkan secara fizikal ataupun secara yang tak nampak. Dan pelbagai lagi. Kita perlukan kepada kekuatan. Kekuatan ni kita pohon kepada siapa? Kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana kita diperdengarkan dengan nasyid Asmaul Husna, kau boleh tiap-tiap pagi kita dapat sama-sama mengalunkan Al-Asmaul Husna. Bukan sekadar kita mengalunkan, tetapi kita menghayati di sebalik nama-nama Allah Ta'ala yang indah itu untuk kita merasai kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Jadi bila kita kenal Allah Ta'ala,
tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada dalam kehidupan kita melainkan bila mana kita kenal Allah Ta'ala. Kita nak kenal macam mana? Antara cara kita nak kenal Allah Ta'ala melalui nama-nama Allah yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha sempurna. Maka dengan sebab itu, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada pagi yang berbahagia ini untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita tentang asma Allah Al-Husna. Yang hari ini insya-Allah macam disebut tadi, kita akan bincang 5 lagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu yang bermula dengan Al-Hakim. Al-Hakim, mungkin saya boleh start lah kot perbincangan Al-Hakim dulu, sebab ada 5 tu kita akan ambil sikit-sikit satu persatu, mudah-mudahan untuk kita memahami di sebalik nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Baik, yang pertama sekali bila sebut Al-Hakim ni, kita biasa dengar perkataan hikmah kan. Hikmah ni kebijaksanaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hakim ni, Allah Ta'ala maha bijaksana. Dan kalau kita lihat juga apa yang disebut oleh para malaikat yang kita saling sebut dalam ucapan kita sebelum kita bercakap, contohnya apa yang saya sebut tadi kan, iaitu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang ucapan dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menyatakan tentang bagaimana malaikat menyatakan sedemikian, qalu, mereka berkata, subhanaka la, maha suci Allah, engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Al-Hakim ni disebut 83 kali dalam Al-Quran, dan dalam Al-Hakim kita sebut tadi bahawa ia merujuk kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah maha bijaksana kalau kita nak terjemah begitulah. Dan dalam konteks kita ni, bila mana kita mendapat suatu kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, maka kita akan mendapat kebaikan yang sangat-sangat banyak. Sebagaimana Allah sebut, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Surah Al-Baqarah 269. Iaitu sesiapa yang diberi hikmah, diberi kebijaksanaan, maka dia diberi kebaikan yang sangat-sangat banyak. Baik. Jadi Al-Hakim Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita lihat kebijaksanaan Allah Ta'ala itu, iaitu bagaimana? Yang pertama, dari sudut kesempurnaan hikmah dan kebijaksanaan pada penciptaan Allah. Allah mencipta, Allah memberi satu perintah, Allah meletakkan satu hukum syariat, Allah menetapkan sesuatu sesuai pada setiap tempat, pada setiap keadaan. Maka dengan sebab itu, kalau kita yakin kepada kebijaksanaan Allah, Allah Al-Hakim, maka di situ umat Islam, manusia yang beriman pada Allah, dia tidak ragu-ragu untuk melaksanakan apa juga syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab syariat yang diperintahkan oleh Allah, Allah yang letakkan dengan penuh kebijaksanaan, dan ia memberi kebaikan pada kita dalam apa juga. Sebab itu kalau kita lihat syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia merangkumi, membentuk diri kita, sama ada sebagai individu, sama ada dalam keluarga, sama ada dalam masyarakat, sama ada dalam negara, bahkan di peringkat antarabangsa. Kesemuanya ada peraturan-peraturan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah diletakkan kepada kita dengan penuh kebijaksanaan. Maka dengan sebab itu, kalau orang yang nak capai kebahagiaan, maka dia perlu melaksanakan apa juga syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sesuatu itu penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sebab itu disebut oleh para ulama, Allah meletakkan sesuatu asyai'ul munasib, sesuatu yang sesuai, fil makanil munasib, pada tempat yang sesuai, dan fil waqtil munasib, pada waktu yang sesuai, wabil qadaril munasib, pada kadar yang sesuai, wabil uslubil munasib, pada cara yang sesuai. Jadi maknanya
apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya cantiknya, semuanya sesuai, semuanya menuju kepada keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ngam-ngam je Ustaz. Cantik. Contoh, kita ambil contoh mudah kan. Contoh, Allah Ta'ala ciptakan jari kita ni. Jari. Jari, cuba tengok jari. Semua mungkin tengok jari kan. Tengok cantik jari kita kan. Mhm. Tetapi jari ni yang kecil, bukan besar mana, kecil je. Tetapi setiap jari ini tidak sama seorang dengan seorang. Oh, Biarlah manusia ramai mana sekalipun, sejak Nabi Adam AS sampai kiamat, tak sama orang. Tak sama. Jadi di situ menunjukkan bagaimana kesesuaian peletakan ini, jari-jari yang Allah susun ini sudah menunjukkan betapa hebatnya, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu konteks. Sebagai contoh, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok hijau. Pohon-pohon hijau, bagaimana Allah Ta'ala bijaksananya Allah yang melakukan begitu hebat. Pohon-pohon hijau itu, dia melalui satu proses fotosintesis. Dia menyerap air, dia menyerap cahaya matahari, dia menyerap karbon dioksida. Lalu dia membebaskan oksigen. Untuk siapa? Untuk kita. Sebab tu hari ni orang bila dia jogging kan, jogging menghirup udara segar, dia tak perasankah betapa Al-Hakim Allah Ta'ala berada dekat situ. Dia dapat oksigen. Dapat oksigen daripada tumbuh-tumbuhan hijau yang berada di sekelilingnya. Jadi itu menunjukkan kehebatan. Kita tengok, ni cara kita nak perhati keagungan Allah Ta'ala. Air laut, air sungai, kerana dia tak bercampur. Kan? Laut dan sungai, satu tawa, satu masin. Kan? Jadi itu juga menunjukkan betapa Al-Hakimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ, itu yang kedua. Yang ketiganya kita nak sebut ialah bagaimana bila mana Allah Ta'ala itu maha bijaksana, kita kena ingat apa yang menimpa kita semuanya di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, di atas hikmah yang ditentukan oleh Allah. Semuanya ada hikmah. Sebab itu Allah sebut afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka kamu diciptakan sia-sia, kamu tak kembali pada Allah? Setiap apa yang berlaku pada kita semuanya mengikut ketentuan Allah Ta'ala yang bersifat bijaksana tadi. Sebab tidak akan berlaku sesuatu melainkan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala perbuatan Allah semuanya dia berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, dengan hikmah-hikmah yang sangat baik apabila kita dapat menyelami dan merasainya. Sebab itu apa yang berlaku semua ada hikmah. Perang yang berlaku di Gaza ada hikmah dia. Orang yang kena penyakit COVID ada hikmah dia. Orang yang umurnya panjang, ada hikmah dia. Orang yang mati muda, ada hikmah dia. Orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang ditimpa musibah, orang yang pelbagai lagi apa yang berlaku dalam kehidupan dia, semua ada hikmahnya. Semua sesuai disusun oleh Allah SWT mengikut masa, cara, keadaan, waktu, dan inilah yang disebutkan Al-Hakim, kebijaksanaan Allah SWT. Baik Ustaz, kita nak bicarakan tentang Al-Hakim ini, tentang bagaimana hebatnya seluruh ciptaan Allah SWT. Semua ada maksud, semuanya terbaik dan semuanya memberi manfaat kepada manusia. Lepas ni kita bicara Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang telah pergi kerana COVID-19 ini dirahmati dan ditempatkan bersama dengan para syuhada dan solihin. Dan Ustaz, di kalangan ahli keluarga TV3 kita pun ada yang diuji
dengan kematian ahli keluarga. Dan kita doakan mereka bertabah. Dan bak kata Ustaz tadi, Allah Al-Hakim, iaitu Allah ni maha sempurna menciptakan kebijaksanaan Allah SWT, menciptakan makhluknya dan menciptakan segala perkara yang berlaku di atas muka bumi, Ustaz. Mungkin suatu perkara itu, hikmahnya itu kadang-kadang kita fikir tak sanggup kita nak lalui, Ustaz. Mungkin Al-Hakim ini dapat merawat duka di hati terhadap manusia yang diuji seperti ini, Ustaz. Ya. Sebenarnya kita meyakini bahawa apa yang berlaku itu merupakan sesuatu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bijaksana. Kalau kita tak terima, maknanya kita seolah-olah kita mempertikaikan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, orang yang meyakini Allah Ta'ala Al-Hakim itu, dia akan rasa tenang. Dan akan mudah menerima segala ketentuan Allah. Segala qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia. Dan dia tahu bahawa sesuatu yang berlaku kepada kita itu ada hikmah dia. Itu yang pentingnya. Kita yang penting macam mana kita nak ambil hikmah tersebut. Jangan kita jauh daripada hikmah, sebab tu sesiapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira. Dia akan mendapat kebaikan yang banyak. Jadi kita nak ambil apakah hikmah di sebalik apa yang berlaku. Setiap perkara yang berlaku semuanya ada hikmah dia. Baik, Ustaz. Jadi sahabat kita, Ustaz, ada satu soalan yang cukup menarik berkaitan dengan Al-Hakim ini, Ustaz. Sahabat kita Hana Wancik di Facebook, soalannya, adakah Al-Hakim salah satu nama-nama indah? Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-7, dengan sifat maha bijaksana dan kebijaksanaan Allah SWT terselah pada segala ciptaannya yang beraneka dan berbagai keistimewaan. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Cumanya bila disebut tentang surah Al-A'raf ayat 7 itu, saya rasa tidak ada kaitan dengan apa yang dibincangkan. Sebab kalau ayat 7 dalam surah Al-Baqarah menyatakan falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kata Allah, kemudian sesungguhnya kami akan ceritakan kepada mereka, rasul-rasul dan umat-umatnya, dengan berdasarkan pengetahuan yang meliputi akan apa yang mereka lakukan. Dan sememangnya kami tidak sekali-kali ghaib, bahkan Allah sentiasa mendengar, melihat dan mengetahui akan hal ehwal mereka. Jadi sebenarnya apa yang ditanya tadi sebenarnya dia tidak ada kaitan pun dengan ayat 7 surah Al-A'raf tadi. Cumanya apa yang disebut tentang kejadian Allah ataupun apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kepelbagaian, apakah ia merujuk kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah tentu macam kita sebut tadi, tentang bagaimana apa juga yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, semuanya di atas kebijaksanaan Allah. Bahkan Allah cipta itu dengan begitu hebat, dengan begitu agung. Sehingga kan penciptaan diri kita sendiri pun, kalau kita mengkajinya, hebat ni. Saluran darah yang ada dalam tubuh badan kita, bagaimana degupan jantung yang berlaku, bagaimana, sebab itu hidup kita ni, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, pada diri kamu tak tengok ke? Sebab itu kata para hukama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia kenal Tuhan dia. Muka pun berbeza, Ustaz. Muka pun tak sama. Okey Ustaz, ini keadaannya bila mana kita melihatkan kepelbagaian ciptaan Allah SWT ini luar biasa hebat, Ustaz. Kalau kita, Ustaz, semua kopi sama je, tapi kalau kita tengok muka sendiri pun, muka Ustaz lagi handsome daripada muka saya. Itu berbeza, Ustaz. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fatihah Ustaz. Kita bersama dengan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman dan Dai Aiman. Tuan Haji Tukinon, apa khabar Tuan Haji? Ini hari baiklah, mudah-mudahan baik. Kita minta doa banyak-banyaklah supaya penyakit ini hilang, jadi kita baik selalu. Amin. Silakan. Okey, persoalannya pagi ini, dalam Asmaul Husna ni ada banyak Ustaz dan Dai. Jadi saya nak minta, ada fadilatnya ke tidak? Kata orang kalau kita boleh baca, boleh hafal semua sekali Asmaul Husna,
Dia ada kebaikannya. Jadi apa kebaikannya Ustaz? Minta penerangan Ustaz bagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak seronok Tuan Haji Tukino. Nampak gaya baru lepas sarapan tu saya. Terima kasih Tuan Haji Tukino. Dia nak tahu Ustaz apa fadilat dia, kelebihan kita menghafal dan membacakan Asmaul Husna ni. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon, pemanggil kita yang pertama pada pagi ini. Kalau kita lihat kepada fadilat dia, dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang mana Nabi SAW menyatakan innalillah tis'ahu tis'una isman man ahsaha dakhala jannah. Bagi Allah Ta'ala 99 nama. Dan kita pernah bincang sebelum ini, ia tak terhad pada 99. Tapi dalam hadis menyebut bagi Allah 99 nama. Okey. Siapa yang man ahsaha, siapa yang membilangnya, makna membacanya, menghafalnya, dakhala jannah, masuk syurga. Itu fadilat dia. Fadilat dia dengan Asmaul Husna, dengan Asmaul Husna boleh masuk syurga. Cuma para ulama menyatakan apakah sekadar kita mengalunkan saja. Kalau macam tu mudah sangatlah kan. Nyanyi je. Nyanyi je. Tak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya bila mana kita membilang satu-satu itu, kita menghayati dari sudut kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka di situ kita kenal Allah. Maka itulah orang yang bijaksana sebenarnya. Kita nak kaitkan dengan kebijaksanaan itu, dengan hikmah itu. Sebab itu kalau disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Man arafa jami'al asya', sesiapa yang mengetahui semua perkara, walakin walam ya'rifillah, tapi dia tak kenal Allah, wala yusamma hakiman, dia tidak dikira orang yang bijaksana, dia tak ada bijaksana. Tak kiralah profesor ke, doktor Tak kiralah ke, saintis ke. Dia ada 10 PhD sekalipun, kan, dia orang di atas dunia, orang sanjung dia boleh kenal semua perkara. Dia boleh buat kajian dan sebagainya. Orang paling cerdik lah. Paling cerdik atas dunia ni orang panggil cerdik, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah Taala. Jadi beruntung bila mana kita kenal Allah. Nak kenal Allah ni, kita nak kenal zat Allah tak boleh. Jadi kita kenal antaranya dengan Asmaullah Husna. Jadi bila kita kenal Allah Taala, itulah satu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita tahu hala tuju hidup kita macam mana, kan? Jadi kita tahu bagaimana apa yang kita nak buat di atas dunia ini, dan bila kita berhadapan dengan nikmat, macam mana cara untuk kita berhadapan dengan nikmat. Bila kita berhadapan dengan musibah, macam mana cara kita berhadapan dengan musibah, kan? Sebab apa? Sebab kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wih, sentap juga Ustaz. Ya. Maknanya kata kunci di sini adalah walau hebat kita macam mana sekalipun, kita perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini maha bijaksana, dan kita kena mengenal Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, sahabat kita, ini orang bijaksana juga ni. Nah, kita bersama dengan Tuan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Dr. Muhammad Suki Osman. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kepada Doktor dan Dai. Ya. Selamat Hari Raya. Ya, jadi soalan saya begini Doktor, ya. Semua kita sedia maklum Al-Hakim Maha bijaksana, kata Doktor dah sebut tadi dengan panjang lebar tadi saya dengar. Jadi soalan saya begini Doktor. Kadang-kadang, bukan semualah, segelintir kadang-kadang manusia ni dia mendapat apa yang dikatakan cahaya mata ni, anak ni tuan ni Doktor. Kadang-kadang anak ini dilahirkan tidak sempurna Doktor. Bukan semuanya sempurna, ada golongan yang dia tidak sempurna dilahirkan. Dan apabila anak, contohnya anak pertama lah Doktor, apabila sudah lama menunggu kelahiran anak tapi tak sempurna pula, ada segelintir yang bersikap bahawa mengatakan dia tidak dapat menerima kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hakim ini sifat dan nama Allah ini, dan mereka menganggap ini satu kesilapan pula apabila anak dia dilahirkan tidak sempurna. Jadi soalan saya, apakah sikap kita yang tidak boleh menerima, sedangkan kita faham sifat apa nama Allah ialah maha bijaksana dan ada hikmah di sebalik kejadian tersebut, kata Doktor tadi. Jadi apakah kerana mereka tidak dapat menerima kenyataan boleh membuatkan akidah kita rosak ke ni Doktor? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Omar ni soalan dia semua best-best lah. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid. Ustaz, kadang-kadang diuji dengan anak yang kekurangan upaya. Adakah ini kesilapan Allah menciptakan mereka Ustaz?
Dan mungkin perkara ini menyebabkan melihat bahawa Allah ni daripada sudut kebijaksanaan ni bagaimana Ustaz? Dan adakah ia memberi kesan kepada akidah orang yang berfikir seperti itu? Silakan Ustaz. Baik, Allah Subhanahu wa taala Hakim, Allah Maha bijaksana. Segala apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kebaikannya untuk kita. Dan kalau kita tengok sebenarnya kita melihat kadang-kadang kecantikan itu, kebaikan itu, satu kita kata nikmat itu satu benda yang disukai. Ya. Kalau musibah orang tak suka, okay, normal lah kan. Tapi kita kena lihat, dia ada kaitan kebijaksanaan. Kalau seorang ni dia sangat cantik, kata kan, orang perempuan dia suka kecantikan, wanita cantik. Tapi kalau tak ada kebijaksanaan, dia menjadi seorang yang paling teruk dalam kita. Orang yang kaya, duit banyak, kita kata, oh dia ni hebat, dia kaya. Tetapi kalau tidak ada kebijaksanaan, dia akan menyesal di akhirat kelak. Kayanya akan hancur macam tu saja. Kan? Jadi di situ, orang yang sihat, tapi tak ada hikmah, tak ada kebijaksanaan, dia akan mensia-siakan hidup dia. Yang disebut dalam hadis Nabi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia tertipu dengan dia, terpedaya dengan dia. Nikmat sihat, nikmat waktu, nikmat masa. Tetapi orang yang miskin, gaji kecil ya, tapi ada kebijaksanaannya, maka dia menjadi orang yang paling bahagia di atas dunia ini. Balik kepada persoalan tadi, kalau kita lihat ada seorang diuji, Allah Ta'ala memang jadikan manusia ni atas dunia ni untuk ujian sebenarnya. Allah bagi anak yang kita kata yang kurang sempurna, orang kelainan upaya OKU sebagai contohnya. Sebenarnya kalau ada kebijaksanaan dekat situ, dilihat bahawa di situlah sumber untuk dia mendapat pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari sudut lain dia tak banyak pahala kan. Rupanya dekat situ bagaimana dia melaksanakan amanah yang Allah Taala bagi kepada dia, dia merasai betapa berharapnya. Biasanya orang yang ditimpa musibah ni dia akan banyak bergantung pada Allah. Di situ kebaikan yang sangat banyak. Betul. Kan? Macam baru ni kita lihat kan, bagaimana kita pakat doa, bukan setakat kita berhadapan dengan COVID-19, tapi sahabat-sahabat kita diserang baru ni, semua pakat mengangkat tangan, buat kunut nazilah dan sebagainya. Nampak tak di situ, di sebalik musibah itu, ada kebaikan yang sangat-sangat banyak. Kadang-kadang, bila tak ada musibah, tak pula berdoa. Relax kan? ya. Relax ya. Bila ada musibah, ada pula berdoa. Maka dengan sebab itu, setiap apa yang Allah Ta'ala buat itu ada kebaikan untuk kita, asalkan kita melihat dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Betul Ustaz, ada setengah tu saya pernah jumpa seorang ni, dia ada anak kelainan upaya. Lalu dia kata, saya gembira kerana saya dapat tiket ke syurga. Allahu Akbar. Bila dia melihatkan kepada hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT menciptakan anaknya itu, pastinya dia akan merasakan kegembiraan itu. Baik Ustaz, dalam Al-Quran sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan Ustaz. Masrifah Nur Jama'in, apakah maksud Al-Hakim dalam surah Yasin dan surah Luqman ayat yang kedua? Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Dan inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Mohon Ustaz huraikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, wal Quranil Hakim, Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran itu yang mempunyai hikmah. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu merupakan kalamullah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, apa yang didatangkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya penuh dengan kebijaksanaan, kehebatan dan keagungan. Sebab itu, kalau kita nak selamat, kita nak kena refer ataupun kita kena menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Berapa ramai hari ini yang dia baca Quran tapi dia tak faham Quran. Tak faham. Dia tak faham. Dan dia tak tahu macam mana dia nak beramal dengan Al-Quran. Sebab apa? Dia tak tahu. Maka dengan sebab itu, kepentingan pada kita untuk mengkaji Al-Quran sebenarnya. Sebab Quran ni hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memberi hidayah kepada manusia. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu penuh dengan kebijaksanaan. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu penuh dengan mukjizat. Sebab itu hari ni ahli sains, kalau dia kaji Quran, berapa ramai ahli sains masuk Islam? Dengan kajian terhadap Al-Quran. Macam saya sebut tadi, ada orang masuk Islam kerana cap jarinya saja. Bila mana merenung ayat surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma' idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana.
Apakah manusia menyangka Allah Ta'ala tak mampu mengembalikan manusia, menghidupkan manusia, menghimpunkan tulang belulang mereka setelah mati? Kata Allah, bahkan Allah dapat menyusun kembali jari jemari mereka. Daripada ayat itu dia terfikir, sebab apa Allah sebut begitu? Dalam Quran sebut begitu. Rupa-rupanya didapati bahawa yang paling complicated adalah jari, macam kita sebut tadi. Jari ni membezakan seorang dengan seorang. Kan? Allah boleh kembalikan balik kepada empunyanya. Maka di situ kita kata di situ datang keinsafan pada diri dia. Akhirnya dia mengenal ini Al-Quran ni yang Al-Hakim. Al-Quran ini bukan kalam manusia, tapi the word of God. Kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ramai kalau kita lihat. Begitu juga kalau tengok dari sudut profesor-profesor yang hebat di atas dunia ini. Kan? Tapi bila dia tengoklah Al-Quran, tengok ayat-ayat yang menceritakan, contohnya saya terbaca dulu Profesor Embryologi tentang janin kan. Bila dia tengok yang disajikan daripada ayat Quran yang menceritakan tentang proses penciptaan manusia daripada nutfah, alaqah, mudghah, izam dan sebagainya. Sampai dia terkejut. Dia kata daripada mana ni? Bila disebut daripada Al-Quran yang 1400 tahun dulu. Dia kata mustahil manusia mengetahui isu tentang perkara ini. Zaman tu tak ada lagi, Ustaz. Zaman tu kita Tak ada teknologi lagi. Pengetahuan tentang benda ni baru lagi. Abad ini kan. Akhirnya dia mengaku kalau macam tu ini bukan kata-kata manusia. Kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan ini. Maka akhirnya dia mengucap dua kalimah syahadah. Jadi di situ pentingnya untuk kita mengkaji ataupun kita memahami ayat suci Al-Quran. Al-Quran itu Al-Hakim, bijaksana. Itu kalam Allah SWT. Jadi nak jadi bijaksana, kena ikut Al-Quran. Dan bila kita ikut Al-Quran, maka kita akan jadi bijaksana. Betul, Ustaz ya? Okey, baik, Ustaz. Selepas ini kita nak bicara lagi tentang sifat-sifat Allah SWT yang lain, Ustaz. Dan kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita bersama dengan Prof. Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman. Okey, Ustaz ya? Okey. Alhamdulillah, Ustaz, saya pun nak jadi Al-Hakim, Ustaz ya. Bijaksana seperti mana nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana. Tadi Ustaz dah sebut dah, nak jadi Al-Hakim kita kena ikut Al-Quran. Baik, Ustaz. Kita ada satu soalan daripada sahabat kita. Ustaz, boleh kita raikan? Ya, boleh. Okey, kita ada pemanggil talian bersama dengan Cik Alias Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, Da'i Aiman dan juga Prof. Silakan. Ya, Suki Osman. Terima kasih, sihat ya. Sihat, alhamdulillah. Soalan saya begini. Ya. Al-Hakim ialah yang maha bijaksana. Boleh tak kita menggunakan nama tersebut untuk diberikan kepada cahaya mata? Dan dalam pada itu juga kita mengalunkan zikir Ya Hakim, Ya Hakim untuk mendapatkan kebijaksanaan, untuk dapatkan bijaknya supaya kita tak jadi pintar lah maksudnya. Jadi kita memohon untuk mendapat bijak tu, bijak di dunia, bagaimana untuk mendapatkan bijak di sini dan juga bijak di sana, bijak di akhirat. Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana pula orang yang tidak memandang akan penciptaan kebijaksanaan Allah di muka bumi ini. Selalunya dalam Quran Allah akan bertanya, mengapa tidak melihat? Mengapa kamu tidak mendengar dan ada hati tidak menghayati? Apakah orang-orang ini rugi tidak melihat akan kebijaksanaan Allah, penciptaan Allah dan kekuasaan Allah? Itu saja soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak sungguh Encik Alias ni. Ya. Bertanyakan soalan berkaitan dengan bijak ni. Okey, baik, Ustaz. Pertama sekali, mungkin dia beri nama anak dia.
contoh hakim. Macam sahabat kita lah, Dai Hakim kan. Dan dia berzikir Al-Hakim, 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 Al-Hakim untuk memberikan kebijaksanaan pada dirinya. Apa komen Ustaz? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama sekali, letak nama anak Al-Hakim boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh, tidak ada masalah. Sebab hakim kita tak sama dengan hakimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hakimnya Allah secara mutlak, hakimnya kita kebijaksanaan. Sebab Allah bagi hikmah itu pada kita. Allah bagi. Sebagaimana yang kita sebut dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Bergantung pada Allah sebut bahawa hikmah itu pada kita tu Allah yang bagi. Allah yang bagi. Allah yang bagi. Maka kita akan jadi hakim. Sebab itu dalam Quran ada surah Luqman. Luqman disebut apa? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Sebab apa? Sebab Luqman ni orang yang bijaksana. Yang hebat. Dia punya hikmah dia. Sebab itu dikatakan, wallahu alam, dikatakan antara hikmah dia ni, bila ditanya satu kali tu, sembelih kambing. Ditanya pada dia, mana dia anggota yang paling baik bawakan. Maka dia bawakan hati dan juga lidah. Hati dan lidah. Satu ketika lain pula diminta 2 anggota yang paling buruk, dia bawa benda yang sama, hati dan lidah. Sedap ke tu Ustaz? Apa maksudnya tu Ustaz? Bukan masalah sedap. Masalahnya adalah nak bercerita pada kita, bukan untuk makan tu, tapi nak ceritanya bagaimana benda yang paling utama dalam hidup kita, lidah dan juga hati. Paling buruk pun tu juga. Paling buruk juga. Kalau hati kita baik, insya-Allah dia akan memberi kebaikan pada diri kita. Tapi kalau hati kita buruk, dia akan memberi keburukan. Begitu lidah kita. Lidah yang tak bertulang ini, kalau lidah yang baik, insya-Allah, sikit je dia berzikir pada Allah, dia mengajak pada kebaikan, banyak pahala dia dapat. Tapi lidah ni juga, kalau tak betul-betul jaga, boleh menyebabkan seorang itu murtad. Tergelincir akidah dia bila mana dia menghina Islam dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya di situ. Maka tidak ada masalah untuk kita mendoakan anak kita, letakkan nama Hakim, contohnya macam Luqman Al-Hakim tadilah kita sebut tadi kan. Kebijaksanaan itu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala bagi hikmah, bagi kebijaksanaan kepada anak kita. Maka itu tidak menjadi satu masalah. Kalau dia selalu Ustaz, dia nak jadikan anak dia, biarlah hakim betul-betul, biarlah bijaksana betul-betul. Jadi hakim sungguh. Jadi hakim sungguh. Ya Arif. Ya Arif. Jadi Ustaz, dia berzikir Ustaz, Al-Hakim, 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 Al-Hakim Ustaz. Boleh ke macam tu Ustaz? Dia menyebut nama Allah macam kita sebut bahawa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama Allah yang mulia, berdoa dengan yang boleh kita berdoa. Tetapi kita menyebut dengan perantaraan nama Allah Al-Hakim, kemudian kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita nak. Contohnya kita sebut ya Allah ya Hakim, kemudian bagilah hikmah, kebijaksanaan ke diri kita, kepada anak-anak kita, supaya kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Betul, Ustaz. Macam soalan yang juga disebut tadi tentang apa? Tentang kita berjalan bagaimana tadi, kehidupan kita kalau ditengok segala ciptaan Allah Taala tapi tak masuk dalam. Dia tak masuk Ustaz. Dalam kepala dia tak masuk. Dia tengok tu macam tak ada apa. Tak ada apa. Dia tak melihat di sebalik ciptaan Allah itu kebesaran Allah. Mana orang tu tak hakim lah tu. Macam mana tu Ustaz? Orang macam tu adakah mendapat kemurkaan Allah ke macam mana Ustaz? Ya, sekiranya dia melihat itu sampai dia tak kenal Tuhan, tak kenal Allah Ta'ala. Akhirnya dia tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia tak merasai nikmat Allah. Bila dapat sesuatu, dia tak sampai pada Allah. Dia sampai pada makhluk saja. Yang akhirnya sudah tentu perbuatan-perbuatan dia, tingkah laku dia, banyak benda-benda yang tidak akan bertepatan dengan apa yang Allah perintahkan. Ini jadi masalah. Jadi Ustaz, mengikut apa yang dilakukanlah itu. Maknanya kalau kita tengok Gunung Ganang, kita tengok pantai, kita tengok keindahan yang ada di muka bumi ini, inilah tanda Al-Hakimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat Ustaz, dalam ujian kita COVID-19 ni Ustaz, dalam keadaan itu pun Allah masih lagi mencintai kita Ustaz. Allah menyayangi kita, Allah bantu kita. Tak adalah pula kita tengok ada yang mati kebuluran dan sebagainya. Sebab itu Ustaz, nama Allah seterusnya ini ada kaitan dengan mencintai ni Ustaz? Ya. Okey, sahabat kita nak tanya satu soalan. Mas Niza, Al-Wadud bererti Allah Maha menyintai.
apakah perbezaan antara sifat Al-Wadud dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah? Adakah golongan terpilih saja yang mendapat kecintaan Allah? Mohon jawapan dari Ustaz. Jazakallahu khair. Biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada soalan yang dikemukakan. Balik kepada perbincangan kita, nama Allah. Ini yang kedua Ustaz. Yang kedua. Al-Wadud. Al-Wadud. Yang diterjemahkan yang maha mencintai, yang disebut soalan tadi kan, yang maha mencintai, yang maha pengasih, mencintai hambanya, makhluknya. Cuma apa beza dia dengan kalau kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim juga, yang maha pengasih juga, yang macam mencintai juga, je, macam sama kan. Sebenarnya kita kena faham maksud daripada perkataan Al-Wadud itu sendiri. Terjemahan memang kadang-kadang hampir samalah, sebab bahasa Arab ni dia setiap perkataan tu dia ada special dia, perkataan yang memberi makna yang tertentu yang kadang-kadang sukar untuk kita terjemahkan bertepatan dengan maknanya. Ya. Cuma kita perlu pada huraian untuk kita faham. Contohnya kata Al-Wadud, kita terjemah sebagai yang maha pengasih lah, yang maha mencintai hambanya atau makhluknya. Dia kata Al-Wadud itu dia ada beza dia daripada perkataan yang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Al-Wadud itu pertama sekali, maksud Al-Wud tu apa? Al-Wadud itu maksud dia, kalau disebut oleh Ibn Faris, dia kata Al-Mahabbah. Itu pertama. Dia Al-Wud itu ataupun Al-Wadud itu dia Al-Mahabbah. Mahabbah ni mana? Kasih sayang. Itu pertama. Yang kedua, disebut juga oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dia kata Al-Wadud tu daripada perkataan Al-Hub, iaitu Al-Mahabbah As-Safiyah. Kasih sayang yang begitu original. Yang safi ni yang bersih, yang tulen. Cinta hakiki. Cinta hakiki. Baik. Perkataan Al-Wadud dia juga berasal daripada ataupun antara maknanya juga Al-Hub. Al-Hub. Kan, macam orang nak sebut ana uhibbuk, kan. Aku suka kamu. Hub suka, sayang. Al-hub itu kalau ikutnya dia mastaqarra fil qulub, sesuatu yang ada dalam jiwa. Itu al-hub. Contohnya kita suka pada seorang, itu dipanggil al-hub. Al-wud pula, al-wadud ni dia adalah apa? Ma dhahara fi suluk, sesuatu yang terselah pada perbuatan. Contoh bila kita suka dia panggil hub. Bila kita senyum kat dia, tanda suka kita senyum. Senyum itu dipanggil al-wud ataupun al-wadud. Nampak tak ada beza dia? Dia pembuktian lah Ustaz. Pembuktian terhadap apa yang kasih sayang tadi. Baik, kalau Ar-Rahman Ar-Rahim tadi kasih sayang juga. Ya. Kan? Tetapi perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dia muta'alliq bi makhluqin dha'ifin, iaitu dia berkait dengan makhluk yang lemah. Sebab rahmat ni dia asal perkataan dia belah kasihan. Jadi dia memerlukan, contohnya Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim pada makhluk yang lemah. Pada contohnya bila mana seorang itu sakit, kita ada kasih pada dia, sayang pada, belas kasihan pada dia. Jadi itu. Jadi beza dia sikit-sikit sebenarnya, kan. Tetapi balik kepada kisah dia ataupun cerita dia, Al-Wadud ni Allah Subhanahu Wa Taala maha mencintai hamba-Nya, zat yang mencintai makhluk ciptaannya, yang berlaku baik terhadap mereka tadi, yang kita sebut as-suluk tadi kan, perbuatan Allah Taala yang memberi kebaikan kepada hamba-hamba-Nya, yang penyayang terutama kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut dalam Quran, innallah yuhibbut tawabin, Allah suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu Allah akan sempurnakan nikmat kepada makhluk. Allah memuliakan manusia daripada kasih sayang Allah Taala, juga daripada kecintaan Allah Taala. Bila mana Allah sebut walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan manusia. Dan di situ bila mana segala ciptaan yang Allah jadikan pada kita pada hari ini, itu merupakan petanda kasih sayang Allah pada kita. Sebenarnya kecintaan Allah pada kita, Allah jelmakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sebagai contoh, kita bak makan pun, raya baru ni kan, walaupun raya di rumah. Serupa juga Ustaz. Walaupun raya di rumah, tapi makan macam-macam. Lemang ada, ketupat ada, kuih raya ada. Itu satu nikmat yang Allah zahirkan kepada kita.
tanda kasih sayang Allah pada kita sebenarnya. Kan? Kalau makanan sama je. Contohnya, kan makan nasi, tak makan benda lain. Rasa macam mana? Rasa tak ada kepelbagaian. Betul. Kan? Jadi itu juga satu, sebab tu segala nikmat yang Allah bagi pada kita merupakan tanda kecintaan Allah kepada makhluknya. Macam saya Ustaz, kita akan rasa nikmat tu Ustaz bila dapat duit Ustaz. Alhamdulillah dapat rezeki. Ini mesti Allah sayang kat aku ni. Contoh pun sama juga Ustaz. Tapi rezeki itu bukan duit saja. Okey. Contoh, kita dapat nikmat sihat. Seronok tak? Seronok Ustaz. lagi. Kan? Kalau tidak tak datang sini. Itu. Kalau bila kahwin dapat anak pula, seronok tak? Seronok Ustaz. Seronok lagi. Comel pula tu. Kemudian bila ada duit sikit, dapat beli kenderaan yang sedap sikit, seronok tak? Jadi seronok Ustaz. itu Allah bagi kepelbagaian. Itu tanda cinta Ustaz. Tanda cinta, tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah zahirkan dalam bentuk penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi kepada kita. Jadi maka dengan sebab itu belum lagi kita tengok bagaimana Allah ciptakan keunikan manusia itu sendiri. Allah ciptakan bagaimana saluran pernafasan kita, bagaimana hati kita berfungsi, jantung kita, bagaimana mata kita, telinga kita, dan pelbagai lagi lah. Kalau nak bincangkan, banyak sekali tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Maka dengan sebab itu, bila kita faham konsep ini, menjadi kewajipan pada kita untuk menzahirkan kasih sayang kita pula kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pula kena ganti balik. Kita kena balas balik. Kita seorang hamba kena cintakan Allah Ta'ala. Okey Ustaz. Kan? Jadi kita ada penonton yang kita cintai ni. Ya. Kita ada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada di talian ke tak? Belum lagi Ustaz. Dia agak-agak tengah minum kopi tu agaknya. Baik Ustaz, sebelum kita pergi kepada pemanggil kita, Ustaz ada satu bait lirik Ustaz. Dia kata, cinta manusia akan pergi, cintakan Allah kekal abadi. Tapi biasanya Ustaz, orang lebih cintakan manusia berbanding cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So mungkin lepas ni Ustaz boleh beri penjelasan tentang isu cintakan manusia lebih pada cinta Allah, dan kita nak bersama dapatkan Nur Hayati Ismail. Dah ada di talian ke belum? Assalamualaikum. Alamak, talian terputus dah pula Ustaz. Okey, bagaimana? Apa pandangan Ustaz tentang kadang-kadang setengah orang tu dia lebih mencintai manusia Ustaz. Sedangkan manusia ni akan tinggalkan kita. Ya. Dan Allah kekal abadi. Dia pertama sekali kecintaan ni, pertama Allah Ta'ala cintakan kepada hamba-hambanya. Dan Allah telah terbukti. Kan? Telah terbukti Allah bagi macam-macam. Yang keduanya, bagaimana kita perlu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah. Kita cinta orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Kita redha dengan ketentuan Allah. Kita cinta Al-Quranul Karim. Ini semua kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kecintaan di antara hamba-hambanya. Ini juga yang Allah Ta'ala kurniakan. Maknanya, kecintaan antara saudara dengan saudaranya. Kecintaan ibu dengan anaknya. Anak dengan ibu bapanya. Kan? Maka ini satu kecintaan yang dapat melahirkan rasa satu ketenangan di dalam kehidupan. Cumanya, kecintaan pada makhluk ini dia ada had dan batas. Biarlah cinta kepada manusia ini menyambung kecintaan kepada Allah SWT. Baik Ustaz, kita dah bersamalah dengan Kak Iyat kita ni. Okey, Kak Iyat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i. Kenapa tu Kak Iyat? Gibut peti ke tu? Tadi mungkin terputus. Silakan. Alhamdulillah dapat tembus kembali kan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam Syawal yang masih ada lagi ni Ustaz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, silakan Kak. Okey, Kak Iyat ada soalan. Adakah kerana sifat Allah ini, sekalipun manusia itu membuat dosa dan dihumban ke dalam neraka, tetapi dengan atas rahmat Allah kita tetap dimasukkan ke syurga Ustaz? Dan soalan kedua, bagaimana untuk kita menguruskan perhubungan sesama manusia ini ikhlas kerana Allah? Itu saja soalan Kak Iyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga Ustaz. Allah dah humbankan manusia itu ke dalam neraka, tapi masih lagi Allah ada rasa sayang, rasa cinta kepada manusia itu. Dah habis siksaan, dimasukkan ke dalam syurga Ustaz.
Ini adalah merupakan salah satu cinta Allah SWT. Dan itu juga menunjukkan kecintaan yang berbentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada soalan yang pertama tadi kan, itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat luas. Cumanya rahmat Allah kepada siapa? Di atas dunia ni Allah bagi kepada semua. Atas dunia ni Allah bagi kepada semua. Tetapi bagi orang yang beriman ada special di akhirat kelak. Wa kana bil mu'minina rahima, kata Allah. Allah Taala bersifat rahim, penyayang betul-betul kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pentingnya kepada kita soal akidah ni benda yang paling penting sebenarnya. Kadang-kadang orang lepas pandang benda ni. Sebab akidah itu menentukan kita dapat kasih sayang Allah ataupun tidak. Sebab itu kalau kita nak dapat rahmat Allah, nak masuk syurga lah, ada syarat dia. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tapi itu yang payah Ustaz, nak sebut la ilaha illallah. Dan kita doakan mudah-mudahan akhir kehidupan kita ucap la ilaha illallah. Lepas ni Ustaz, kita nak tanya pasal kita sayang kat jiran kita Ustaz. Tapi macam mana nak ikhlas dengan jiran kita? Selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini bersama dengan Prof. Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Othman dalam topik akidah Asmaul Husna. Tadi kita dah bincangkan tentang Al-Hakim dan kita dah bincang dah tentang Al-Wadud. Dan sekarang ni kita nak pergi kepada Al-Majid Ustaz. Yang mana sahabat kita ada nak bertanya satu soalan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mensifat dirinya Al-Majid yang mengandungi beberapa sifat kesempurnaan dan keluasan sifat yang tidak mampu dihitung oleh makhluk. Apakah sifat-sifat tersebut? Kenapakah Al-Quran juga dinamakan Al-Majid? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Mungkin Ustaz boleh gabung sekali Ustaz dengan soalan kita sebelum berehat tadi. Ikhlas dalam menjaga hubungan dengan jiran Ustaz. Okey, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Sebelum kita nak bincang Al-Majid ni, kita nak sambung sikit lagi apa soalan Kak Ayat tadi kan. Tentang bagaimana kita nak ikhlas hubungan kita dengan jiran. Dia sebenarnya yang pentingnya kecintaan kita kepada jiran kita, kepada kawan kita atau kepada sesiapa saja. Apakah kita cinta pada dia semata-mata kerana diri dia ataupun cinta kita kepada dia kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Barulah perkara itu benar-benar kita akan dapat kebaikan. Sebab itu dalam kaedahnya bila kita sebut kita sayang pada seorang, apa yang Nabi SAW laksanakan, nak bagi wujud kasih sayang antara Muhajirin dan Ansar, Nabi wujudkan di atas kasih sayang itu di atas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sayang seseorang kerana Allah. Sebab itu kita sayang pada orang yang taat kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia membawa kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita membenci orang yang derhaka pada Allah. Bukan membenci batang tubuh dia. Membenci benda-benda yang dia nak membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Sayang kerana Allah, benci kerana Allah. Itu yang sangat penting. Barulah kita akan dapat kebaikan. Jadi, kalau kita sayang jiran kita kerana Allah. Jadi, kalaulah kita akan ajak dia ke arah kebaikan. Dia buat kejahatan pada kita, kita sabar. InsyaAllah ada hikmah dia, ada kebaikan dia kan. Akan dapat pahala pada kita dan sebagainya lah. Baik, itu sambungan tadi yang sedikit. Sekarang ni kita nak sambung kepada persoalan yang ditanyakan Al-Majid. Dua soalan. Yang pertama, apa itu Al-Majid? Allah Ta'ala Al-Majid. Yang kedua, Quran Majid. Baik. Yang pertama sekali, Al-Majid itu apa? Kalau kita nak terjemahkan, kita boleh terjemahkan yang maha luas keagungan dan kemuliaan. Itu terjemahanlah. Kalau Al-Imam Syaukani dia kata kathirul ihsan ila ibadihi. Allah Ta'ala yang banyak memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Dan dalam Al-Quran Allah sebut Dzul Arsyil Majid. Contohnya, innahu hamidum majid. Dalam Al-Quran. Dan kata para ulama, Majid itu adalah
nihayatul syaraf, iaitu puncak kemuliaan, puncak keagungan, nihayatul kamal, puncak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan an-nihayah fil karam wal fadl, puncak kemuliaan Allah taala, kebaikan Allah taala kepada para hamba-Nya. Maka dengan sebab itu ada para ulama, Ibn Qayyim contohnya menyatakan Allah mensifatkan dirinya dengan Al-Majid, iaitu dengan keagungan, yang maksudnya terkandung dalam nama tersebut semua makna kesempurnaan dan keluasan sifat Allah, terus menerus kebaikannya pada makhluk yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan kemuliaan yang abadi untuk selama-lamanya di sisi Allah Ta'ala yang tidak mengalami sebarang perubahan sedikit pun. Maka dengan sebab itu kemuliaan Allah Ta'ala itu, Allah memberikan kepada kita banyak perkara yang lebih daripada apa yang kita perlukan. Itu menunjukkan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala Al-Majid itu macam kita sebut tadi, ia merujuk pada keagungan Allah yang bersifat mutlak. Sebab itu dalam hadis qudsi Nabi bersabda, Allah berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Muta'ali, yumajjidu nafsahu. Allah Ta'ala bernyatakan, akulah Al-Jabbar, akulah Al-Mutakabbir, akulah Al-Muta'ali. Allah Maha Perkasa, Allah Ta'ala Maha Agung. Dan Allah yumajjid nafsahu, Allah memuliakan dirinya sendiri. Jadi kita lihat Al-Majid itu merujuk kepada mutlaknya kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu satu perkara yang kita nak lihat ialah kita di atas dunia ni, kita mencari sesuatu perkara yang kita nak bahagia, kan? Bila kita nak bahagia, kita cari pada selain daripada Allah, kita tak akan sampai kepada kebahagiaan yang hakiki. Okey. Contohnya bagaimana? Katakan kita ni nak kepada harta, nak dapat bahagia melalui harta. Kita akan cari dapat. Bila kita dapat, akhirnya what's next? What's next? Apa Harta banyak dah. Banyak. Lah kali kita rasa bosan juga, ada banyak sangat dah. Betul. Kita nak buat apa dah? Sampai Nampak? tak buat bank dah, Ustaz. Jadi maknanya dia kebahagiaan pada kebenaran itu dia panggil mahdud, terbatas. Dia tak mutlak. Okay. Dia tak mutlak. Kita nak kita kata kenderaan yang sedap-sedap. Lah kali Allah bagi kemampuan pada kita, kita beli yang paling sedap. Lah kali kita nak apa lagi? Dah pakai dah. Lama-lama kita jadi jemu. Jemu dah. Sebab apa? Sebab kehidupan kita tak mutlak. Berbeza bila mana kita mencari. Sebab tu, bila mana orang mencari selain daripada Allah untuk cari kebahagiaan, akhirnya dia akan rasa jiwa dia akan rasa dia tak tenang. Dia akan rasa something yang hilang. Ataupun ada benda yang Tak cukup. Ada benda lagi. Sebab apa? Sebab setiap apa yang di atas dunia ni dia panggil mahdud. Dia panggil terbatas. Tetapi kalau kita nak cari kemuliaan, nak cari kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Allah, kita mengabdikan diri pada Allah, lagi lama lagi kita menyayangi, lagi lama kita mencintai, lagi lama kita rasa kita kata kehidupan kita yang penuh dengan kebahagiaan, kita rasa ketenangan, satu benda yang tak dapat dengan dibeli, tak dapat di mana-mana, melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul, Ustaz. Itu menunjuk keagungan, kebahagiaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Kita ada sahabat kita ni nak ajukan satu soalan kepada Ustaz. Boleh, Ustaz? Ya, boleh. Okey, kita bersama dengan Supinah Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan puan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Danai. Selamat Hari Raya ya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Silakan. Ya, saya nak macam ni soalan saya kan. Ustaz, kita kan nak setiap kali nak mulakan sesuatu pekerjaan tu kena sebut nama Allah yang Maha. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tu hati kita rasa tenang. Adakah itu tanda Allah sayang pada kita? Dan kita juga akan menyayangi kepada semua orang. Ya, satu. Dan kedua Ustaz, bolehkah kita berubah nama dengan nama-nama Allah tu tapi dimulai dengan Muhammad Ustaz? Contohnya Fatah, Razak, patutnya Abdul Fatah, Abdul Razak kan?
tapi Muhammad. Boleh ke Ustaz macam tu? Okey Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Supina. Tadi Ustaz ada sebutkan berkaitan dengan tenang hati Ustaz. Itu lagi mahal Ustaz daripada yang lain-lain. Jadi adakah bila mana kita mendapat ketenangan itu tanda sayang Allah kepada kita, dan Ustaz, hasil daripada ketenangan tadi itu kita pula akan menyayangi orang lain Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Puan Supina tadi, iaitu tentang bagaimana bila disebut tadi kita nak mulakan sesuatu bismillah. Memang itu merupakan satu anjuran daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata kullu amrin dhi balin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Sesiapa yang melakukan perbuatan yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka ia abtar. Apa itu abtar? Abtar ni makna aqta'. Aqta' tu makna terputus rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terputus rahmat, terputuslah kasih sayang. Sebab itu bila mana kita banyakkan bismillahirrahmanirrahim, kita dapat merasai kasih sayang Allah pada kita, dan kasih sayang itu akan terjemah daripada kita ni akan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan? Itu tanda kasih sayang kita pada Allah Taala. Tanda juga kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau kita lihat Allah dah bagi kepada kita ni dah macam-macam. Allah bagi kepada kita. Apa yang Allah Taala tak bagi kepada kita? Allah bagi kepada kita akal, Allah bagi kepada kita kewujudan ini, Allah bagi kepada kita panca indera, Allah bagi kepada kita segala anggota tubuh badan kita, Allah Taala bagi kepada kita macam-macam. Apa yang kita bagi pada Allah? Kan? Apa? Itu persoalannya Itu persoalan. Apa yang kita bagi pada Allah Ta'ala? Kita duk petikan Allah bagi kita je. Kan? Jadi itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Sebab itu, bila mana kita, apa yang kita bagi itu maknanya Allah nak apa? Nak kita taat je, jadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul. Itu tugas kita sebenarnya. Kalau kita lihat, Allah dah sebut dah. Tak perlu cari-cari apa tugas aku, tak perlu cari. Taat je. Allah dah sebut. Surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku. Jadi maknanya jadi hamba Allah. Kenal Allah, jadi hamba Allah, ikut peraturan Allah, taat pada Allah, jauhi larangannya, insya-Allah, maka di situ kita akan dapat kebaikan, kasih sayang yang banyak di sisi Allah Taala. Betul Ustaz. Ini satu perkara yang sangat kita impikan. Bila Allah sayang kita, Allah akan jaga kita dan Allah akan limpahkan rezeki kepada kita. Baik Ustaz. Satu benda yang paling best kali Ustaz adalah bila orang sanjung kita, orang muliakan kita. Maklum Ustaz, kalau jalan tu Ustaz, tepi. Ni Ustaz Suki dah lalu ni. Yang orang muliakan kita Ustaz. Tapi sahabat kita ni ada satu soalan berkaitan dengan isu ini Ustaz. Izara. Apakah dengan merasakan Al-Majid ini menjadikan seorang itu melakukan segala amalan dengan penuh keikhlasan, niat semata-mata kerana Allah, walaupun seringkali dipandang negatif sesama manusia kerana merasakan Allah yang maha mulia akan memuliakan dirinya di akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Bagaimana tu Ustaz? Baik, kadang-kadang memanglah manusia ni dipandang hina. Ada manusia dipandang hina di atas dunia ni. Kan semua orang nak kemuliaan. Betul. Tapi yang maha mulia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kita orang muliakan kita, orang hormat kita sebab orang tak kenal kita. Kan Allah tutup keaiban kita. Kan? Kalau Allah buka keaiban kita, tidak ada orang yang sempurna, bahkan banyaklah kesilapan, kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia, tak terlepas. Maka dengan sebab itu, janganlah rasa hebatlah kalau orang mulia kan. Tak ada kan. Jadi sebab itu bila mana orang muliakan kita, orang puji kita, kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah. Tapi bagaimana dengan macam tadi soalan orang menghina kan? Dia jangan bimbang, sebab kita pernah bincang sebelum ni, Allah juga Ar-Rafi'. Allah juga apa maksudnya Ustaz? Ar-Rafi'. Ar-Rafi' ini Allah yang meninggikan. Allah Al-Khafid, Allah yang merendahkan. Di akhirat kelak Allah yang memuliakan seseorang, dan Allah Ta'ala juga yang merendahkan seseorang. Jadi maknanya di situ, kalaulah orang ini di atas dunia ni, walaupun orang tak pandang dia, orang pandang negatif, tak penting pandangan di sisi manusia. Yang penting pandangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Kalau semua orang pandang kita mulia sekalipun,
Tapi kita tahu kita ni engkar pada Allah. Agak-agak kita dapat kemuliaan atau tidak? Tak, Ustaz. Di akhirat kelak kita akan dihumban sehumban-humbannya. Maka kita akan dapat kerugian. Kita hanya seronok sementara, temporary saja atas Temporary. dunia. Kan? Bukan lama mana pun. Tapi itu akan mendapat kerugian selama-lamanya. Sebab itu yang pentingnya nilai kita di sisi Allah. Bukan nilai kita di sisi manusia. Sebab itu, saya duk tengoklah, saya perhati. Kita sendirilah kita muhasabah diri kita. Kita apa-apa berlaku, kita tengok. Apa orang kata? Apa orang tengok? Apa orang pandang? Kita lupa nak lihat apa yang Allah pandang, apa yang Allah lihat. Dan kita banyak sangat kebergantungan kita kepada makhluk. Kita lupa kebergantungan kita kepada Allah. Kita nak lihat apa manusia tengok pada kita supaya kita dapat kemuliaan di sisi manusia. Kita lupa nak lihat apa yang Allah tengok kita bagaimana untuk kita dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sangat penting. Baik. Saya terlupa tadi nak jawab soalan satu lagi, Quran Majid tadi. Kita duduk sema-sema semua terlajak terlupa tadi. Ni saya teringat tadi satu soalan lagi tentang sebab apa disebut sebagai Quran Majid. Wal Quranul Majid kan, bal huwa Quranul Majid fi lauhin mahfuz. Sebab apa Quran dinamakan Majid? Quran itu dulu saya ingat dulu orang panggil Quran Majid. Ada Ustaz? Dulu. Kan. Quran Majid. Mana Majid itu merujuk kepada kemuliaan. Jadi Al-Quran ini memberi, sebenarnya Quran Majid, Quran itu memberi kemuliaan kepada sesiapa yang membacanya. Dia akan dapat kebaikan, kemuliaan. Dan apabila kita membacanya, apabila kita faham terhadapnya, dan apabila kita melaksanakan isi kandungan Quran, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam Quran itu tidak terbatas. Sebab dia merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita diberi kesempurnaan tu atas sebab kita bacanya dan Allah akan muliakan kita. Betul Ustaz? Okey, baik. Kita ada sahabat kita di talian bersama dengan Tuan Haji Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya soalan saya macam ni Ustaz. Okey. Masa dia susah lah. Ya amat susah lah katakan. Kemudian tu dia berusaha, dia jadi kaya lah, banyak harta. Jadi apabila dia kaya tu datang ramai lah orang mari minta bantuan dengan dia. Tapi dia bangkit. Masa susah tu akan minta pembantuan dengan orang dia tu. Tapi dia tak macam dia tak bersyukur yang Allah bagi kepada dia tu. Jadi nak tahu masalah dia ni. Jadi apabila dia tak bersyukur tu, apakah dia ni apa macam dia ni jadi kaya lah. Katakan dia tak bersyukur pada Allah yang bagi pada dia tu. Minta orang pergi minta bantuan dia. Macam dia kata lah, macam-macam lah. Masa susah dulu lah. Dia bangkit lah. Kenapa orang minta lagi dengan dia tu? Buatlah usaha lah sendiri dia kata. Nak tanya soalan. Okey. Itu saja soalan saya. Terima kasih Tuan Haji Harun. Betul Ustaz. Dia tak sedar dulu ni dia susah dengan bantuan Allah SWT. Sekarang dah jadi senang. Korang ni geti minta-minta. Aku dulu pun susah juga tau. Usaha sendiri boleh tak? Ada juga orang macam ni ya Ustaz. Okey Ustaz. Tapi kita jawab selepas ini Ustaz. Kita bagi penonton-penonton kita minum kopi dulu. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dengan jawapannya. Kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan clear. Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Hari ini kita dalam topik akidah Asmaul Husna bersama dengan Prof Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Othman. Okey Ustaz Tadi kita dah bicarakan Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid dan kita ada dua lagi Ustaz. Al-Ba'ith dengan Asy-Syahid. Dan selepas ini kita akan bicarakan dengan lebih terperinci. Tapi sebelum tu, sebelum rehat tadi kita ada tinggalkan satu soalan daripada sahabat Haji Harun kita tadi. Dia tanya Ustaz, ada setengah orang tu dia miskin.
kemudian dia jadi kaya. Bila dia jadi kaya, tiba-tiba ada orang datang minta sedekah sikit. Lepas tu dia kata, aku dulu pun susah juga, aku usaha sendiri je, tak ada minta-minta pun. Tiba-tiba datang minta pula sedekah, usaha sendirilah kan. Kata tu. Jadi orang ni macam mana Ustaz kita nak settle ni? Baik. Terima kasih kepada yang soalan tadi, sambungan sebelum rehat tadi kan. Dia sebenarnya orang yang dia boleh kita sebut sebagai kedekut lah. Bila Allah bagi kepada dia satu nikmat, dia suka nak berkongsi dengan orang sebab dia duk rasa bahawa itu hak dia. Itu hak dia. Sedangkan apa yang Allah bagi kepadanya itu sebagai satu ujian kepada dia untuk dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya harta yang dia ada itu sebenarnya adalah Allah pinjamkan. Dia nak bangga sebab apa? Kalau dia tahu hakikat dia, harta ni dia hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak ayat Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka sedekah. Mana mereka sedekah? Itu bukan hak mereka. Okey. Kan? Wa mimma razaqnahum, kata Allah, daripada apa yang kami bagi. Yang Allah bagi itu maka sedekah. Maknanya yang kita duk sedekah itu bukan hak kita, hak Allah Taala. Jadi kita nak kedekut sebab apa? Betul. Kan? Jadi orang yang kedekut ni dia tak kenal Allah. Dia duk rasa bahawa itu hak dia. Akhirnya yang rugi dia balik. Walaupun atas dunia bolehlah hangpa nak minta kat aku buat apa. Sedangkan dia kena melihat bahawa itu peluang dia dapat pahala. Sepatutnya bila dia sukar untuk memberi, maka kerugian akan kembali kepada dia. Bila mana dia mati, sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ketika mana orang nak mati ni, nazak nak mati kan. Dalam surah Munafiqun Allah Ta'ala cerita, ketika mana seorang itu nazak nak mati, dia akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu dia pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melewatkan sikit ajal dia. Kenapa tu Ustaz? Kan. Sebab apa? Untuk dia bersedekah. Bila Ustaz sebut pasal mati ni Ustaz jadi suspend pula kita ni Ustaz. Jadi bila tentang kematian ni kita nak bangkit semula sebab kita nak repeat balik. Kita nak buat kebaikan balik Ustaz. Jadi bersesuaian dengan nama Allah yang seterusnya ni Ustaz. Al-Ba'ith. Al-Ba'ith. Macam mana ejaan Ustaz? Ba alif Ain Tha. Ain Tha. Okey Ustaz. Sahabat kita ni nak tanya satu soalan berkaitan dengan Al-Ba'ith ni Ustaz. Al-Ba'ith bermaksud maha membangkitkan daripada ma'itun ni. Yang mana disebutkan kematian adalah tidur panjang untuk sementara waktu. Ada yang berkata alam barzah tempat beristirahat seketika sebelum kita semua dibangkitkan untuk dihitung amalannya. Soalan saya, bagaimana pula bagi yang kufur? Adakah istilah istirahat di alam barzah? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu yang keliru. Mak Etun dari Semerah Padi Pokok Mangga, Melaka. Terima kasih Mak Etun ya. Mak Etun ni cerita pasal kematian ni suspend pula kita Ustaz. Jadi Ustaz sambung sikit yang tadi Ustaz. Pasal kematian tadi. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Secara tak langsung persoalan Mak Etun ni nak meneruskan perbincangan kita tentang Al-Ba'ith. Okey. Al-Ba'ith. Allah Ta'ala yang maha membangkitkan. Disebut oleh Mak Itun tadi, bila mana seorang itu dia mati, kan? Bila dia mati, dia beristirahat di dalam alam kubur. Kalau orang kafir nak istirahat macam mana? Tak rehat Ustaz? Tak rehat. Sebab itu, Al-Qabru ini imma raudatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin niran. Alam kubur ini sama ada satu taman daripada taman syurga. Ini boleh berehat bagi orang yang beriman pada Allah. Tetapi dia salah satu lubang daripada lubang api neraka bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah orang itu mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah, sudah tentu tidak dapat kerehatan, bahkan dia akan mendapat penyeksaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kehidupan dunia ni yang paling penting. Macam yang tadi kita sebutkan. Ada duit, guna duit di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau tidak, di akhirat bila kita mati, maknanya sudah berlaku kiamat kepada kita. Waktu tu dia tak boleh buat apa dah. Kita nak patah balik dunia pun tak boleh dah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ba'ith yang maha membangkitkan. Maknanya apa? Allah akan membangkitkan kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, wa annallaha yab'ats man fil qubur. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membangkitkan semua manusia yang berada di dalam
kubur. Maka dengan sebab itu antara makna al-ba'its ialah Allah Ta'ala yang membangkitkan segala makhluk pada hari kiamat kelak. Perkara ini penting untuk kita beriman. Sebab apa? Sebab ada orang dia tak percaya, tak yakin kepada kebangkitan, hari kebangkitan. Mati-mati dah, habis dah. Habis jadi tulang belulang habis tak ada apa dah. Bila macam tu, sukar dia nak melakukan kebaikan di atas dunia. Kita nak jadi baik atas dunia ni sebab apa? Sebab kita nak hidup pula di akhirat. Kalau kita tak hidup di akhirat, atas dunia je, buatlah apa-apa atas dunia ni. Habis nanti selesai. Habis selesai lah. Kan? Tapi tidak. Kita nak jadi baik sebab apa? Nak jadi soleh sebab apa? Sebab kita ada kehidupan di hari akhirat. Allah Ta'ala akan membangkitkan. Ini kita kena yakin, kita kena percaya. Bahkan dia termasuk dalam rukun iman. Bila kita sebut beriman, antaranya beriman kepada hari kiamat. Perkataan qiyam itu juga bermaksud bangkit, hari kebangkitan. Makna wajib kita untuk beriman kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu siapa yang membangkitkan? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Taala akan membangkitkan. Sebelum dibangkitkan, pertama sekali manusia akan dimatikan. Okey, jadi manusia ni dimatikan ada beberapa cara. Yang pertamanya Allah Taala matikan manusia melalui apa? Melalui malaikat maut. Malaikat maut akan ambil nyawa. Okey, satu. Yang keduanya manusia mati melalui apa? Tiupan sangkakala. Malaikat Israfil tiup sangkakala, semua mati. Habis semua mati. Tapi malaikat Israfil tak mati lagi. Tak ada lagi, kan? Yang ketiganya Allah Ta'ala sendiri yang akan ambil nyawa malaikat tersebut, kan? Jadi maknanya itu antara cara berlakunya kematian. Selepas pada itu Allah Ta'ala akan hidupkan semula malaikat Israfil, dan malaikat Israfil akan tiup sangkakala dan akan menghidupkan balik kembali manusia. Jadi Allah Ta'ala lah akan membangkitkan manusia di hari akhirat. Untuk apa? Untuk menerima segala pembalasan di atas apa yang dilakukan di atas dunia. Tapi Ustaz sebut pasal istirahat tadi Ustaz. Okey Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz. Istirahat, nak dapat istirahat tu bagaimana? Sikit Ustaz ya. Tapi kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi. Al-Syahid. Betul Ustaz? Al-Syahid. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan Al-Fatih Ustaz. Kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jeritan suara batinnya, tak siapa mendengarnya. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, mujahidin kita, syahid di medan peperangan. Dan kita doakan mereka bersama dengan para syuhada dan solehin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan mereka syurga. Baik Ustaz ya. Seronok kita dengar ada di kalangan mereka yang syahid digugur di medan peperangan. Tapi Ustaz, ada kaitan ke dengan nama Allah syahid ni Ustaz? Sebab yang kita faham ni syahid macam mati syahid. Dan mungkin kita boleh raikan juga soalan sahabat kita ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini, syahid ni Ustaz, bersama dengan Rosmahizan Abdullah. Allah bersifat maha menyaksikan. Allah menyaksikan sesuatu yang kita lakukan. Soalan saya, mengapakah ada segelintir manusia bertindak melakukan maksiat dan melawan hukum Allah seolah-olah tidak meyakini bahawa Allah bertindak dengan sifat al-syahid? Mohon pandangan Ustaz, #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada
Dai Aiman dan juga kepada Rosmahizan Abdullah di atas pesan dia kemukakan yang berkaitan juga dengan Asmaullah Al-Husna. Yang kelima pembincangan kita pada pagi ini itu Asy-Syahid, iaitu Allah Ta'ala yang maha menyaksikan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan setiap segala sesuatu. Jadi orang yang mati syahid sebenarnya juga akan mendapat penyaksian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mati dalam keadaan yang sangat-sangat mulia, dan besok di akhirat Allah Ta'ala akan pertontonkan, bahkan dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nak menunjukkan pada kita bahawa apa yang kita buat di atas dunia ini semuanya akan disaksikan oleh Allah. Buat baik, buat buruk, segala macam. Sebab apa? Sebab innallaha ala kulli syai'in syahid. Kulli syai'. Kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas setiap sesuatu itu menyaksikan. Sebab itu, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah melihat, Allah menyaksikan setiap perkara. Disebut oleh para ulama, sami'a jami'al aswat. Allah mendengar semua suara. Wa absara jami'al mawjudat. Allah melihat segala sesuatu. Ahata ilmuhu bikulli syai'. Allah Ta'ala ilmunya meliputi semua sekali. Maka wa huwa subhanahu alladhi syahida li'ibadihi. Dan Allah Ta'ala yang menyaksikan bagi hambanya di atas apa yang dilakukan oleh hambanya semasa hidup di atas dunia ini. Maka dengan sebab itu, balik juga pada persoalan yang dikemukakan tadi, bagaimana ada orang yang dia tak segan silu untuk melakukan perkara-perkara mungkar, sedangkan dia tahu Allah Ta'ala melihat segala apa yang lakukan. Dia sebenarnya tahu saja tidak memadai. Tahu saja tak memadai. Banyak benda kita tahu tapi kita tak mahu. Tahu tapi tak mahu. Tahu tapi tak mahu. Kalau kita tahu Allah Ta'ala menyaksikan dan kita mahu nak dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah tentu kita akan pastikan apa yang kita buat itu satu perkara yang baik, ataupun perkara yang besok di akhirat bila kita tengok balik kita seronok. Kita akan dipertontonkan balik segala apa yang kita buat di atas dunia ini. Jadi kita tengok seronok. Satu persatu, Ustaz. Satu persatu. Tapi bagaimana kalau kita buat segala kejahatan, kita akan dipertontonkan Allah, waktu itu kita gerun, kita takut dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, macam saya sebut tadi, bahawa tahu saja tak memadai. Kita kena tahu, kita kena menghayati, kita kena percaya, dan kita kena beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab hari ini kalau kita nak uji keimanan kita ni, tahap mana iman kita itu, di situ nilai dia. Kalau kita tak rasa bersalah, kita nak buat apa pun seolah Allah tak pandang, seolah tak menyaksikan kepada kita, maka di situ hubungan kita dengan Allah masih lagi jauh, masih lagi renggang, masih lagi longgar. Maka dengan sebab itu kita kena berusaha dalam hidup kita, kita kena menghadirkan diri kita dalam apa juga perbuatan. Allah melihat, Allah menyaksikan segala apa yang kita lakukan. Maka dengan sebab itu, dengan kekuatan yang ada pada diri kita itu, kita akan menghindarkan segala maksiat, dan juga kita akan beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar itu, kita akan sentiasa menyucikan jiwa kita. Walaupun kita menyorok, Ustaz, kat celah mana pun tetap Allah menyaksikan, Ustaz. Allah tahu. Allah tahu juga. Dan sekarang, Ustaz, ada orang tengah saksikan kita, iaitu Robizan Abu Bakar. Dia dah standby dekat talian ni nak bersama dengan kita, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Silakan, Puan. Saya nak tanya, sifat Allah Al-Syahid, Allah menyaksikan baik buruk kita, apa yang kita buat. Bagaimana bagi mereka yang habis-habis fitnah di media sosial? Ya. Nah, itu je soalan saya. Okey, Ustaz. Ini tadi menonton di TV. Ini menonton di media sosial ni. Tak habis-habis je fitnah je kerjanya kan. Terima kasih Pak Robizan. Soalan yang cukup menarik, Ustaz. Jadi bagaimana orang yang menyaksikan fitnah-fitnah ni, Ustaz? Baik, saya terima kasih pada persoalan pertama sekali. Yang keduanya adalah antara fitnah yang sangat besar pada zaman kita ni, saya nampaklah fitnah media sosial. Zaman dulu tak berapa sangat sebab media sosial belum berkembang kan. Betul. Zaman sekarang ni kadang-kadang ada orang dia nak bercakap apa dia bercakap melalui tulisan. Dia nak kata apa yang nak kata, dia nak kutuk orang, nak kutuk ikut suka dia aja. Seolah-olah Allah Ta'ala tak pandang
apa yang dilaksanakan, apa yang dia buat. Jadi dia bila berada di depan komputer sebagai contohnya, dia rasa dia dengan komputer saja. Dia lupa bahawa yang menyaksikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu bila tidak ada kekuatan itu menyebabkan dia akan buat apa sahaja. Tidak ada pengawasan. Betul. Tapi kalau dia merasakan bahawa Allah sentiasa melihat dia, Allah memerhatikan dia, Allah menyaksikan dia, maka bila dia rasa perkara tersebut, macam mana boleh rasa? Daripada keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepahaman dia terhadap Al-Asmaullah Al-Husna, maka di situ dia akan jaga segala tindak tanduk dia, perkataannya, tulisannya dan sebagainya. Dia hanya melakukan perkara-perkara yang baik saja. Yang baik okey, yang tak baik senyap. Macam Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Dia bercakap baik atau dia diam. Bercakap ni dalam konteks hari ni media sosial, bercakap cakap juga kan. Jadi dia buat benda baik, nak buat benda baik okey jalan. Ataupun diam. Stop. Okey Ustaz. Maknanya Ustaz, kalau di media sosial yang lagi jahat Ustaz, letak muka Ustaz, patut perniagaan baru. Tiba-tiba ada muka Ustaz tak mana-mana dia ambil entah, dan dia memfitnah pula tentang perkara-perkara keburukan sebagainya. Itu lagi jahat Ustaz Maknanya kita kena tahu bahawa Allah sedang menyaksikan kita. Ustaz, sebagai rumusan yang kita boleh ambil pada hari ini, ada sahabat kita di Facebook, dia tanya satu soalan yang cukup menarik. Dia kata, apa Ustaz, yang ni best Ustaz. Dia kata, soalan saya, Syahid maha menyaksikan segala, walaupun sebesar zarah, sama ada buruk ataupun baiknya setiap umat, dan akan dibentangkan di akhirat nanti. Bagaimana cara kita agar mentauhidkan supaya sentiasa berkelakuan baik dan menghindari dosa. Apatah lagi malaikat rakib dan atid yang menjadi saksi pencatatnya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Kalau kita tengok di Gaza sana Ustaz, budak-budak kecil Ustaz, dia baling batu kecil Ustaz. Baling batu kecil, alah, memang tak kena lah Ustaz. Cuma Ustaz, dia melihatkan bahawa walaupun sebesar zarah Ustaz, ada usaha dia. Mungkin ini yang kita boleh jadikan sebagai satu garis panduan untuk kita memahami bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan walaupun kebaikan itu sedikit Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang melakukan perkara kebaikan walaupun sebesar zarah. Zarah ni dulu diterjemahkan sebagai biji sawi. Bila zaman moden diterjemahkan sebagai atom, nak menunjukkan bahawa unsur yang paling kecil sekalipun dia akan menyaksikan di akhirat. Allah akan tunjuk pada dia. Dia akan ditunjukkan apakah perbuatan-perbuatan baik dia, dan dia layak untuk mendapat anugerah daripada Allah, layak mendapat award, dapat reward dan kita kata pahala, ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam masa yang sama kena ingat bahawa sesiapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah sekalipun, orang tak tahu, Allah tahu. Tak tahu Ustaz. Orang tak tahu dia buat jahat ni, kadang bagi orang tak nampak dia buat lah kan. Dalam bilik. Dia sorang-sorang kan. Dia rasa macam Allah tak, dia rasa macam tak ada siapa tengok dia. Kan? Tetapi macam disebut soalan tadi oleh Pak Suramli tadi kan. Kiraman katibin. Malaikat memang tulis satu persatu, tak terlepas daripada apa pun yang dilakukan akan ditulis dan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Walaupun itu, tak ada orang dalam bilik tu Ustaz. Walaupun tak ada siapa kat situ. Sebab itu keyakinan kita kepada Allah Taala itu, kepahaman kita penting. Kalau kita tak yakin dan tak faham betul-betul, menyebabkan kita rasa bila kita duduk seorang kan. Kita rasa begitu. Kan? Akhirnya kita nak buat apa saja kita akan buat. Ini satu perkara yang patut diberi perhatian. Baik Ustaz, sekarang ni kita nak betul-betul yakin ni. Kita nak betul-betul yakin sebagai penggulungan kita pada hari ini Ustaz, 5 nama Allah yang kita dah belajar pada hari ini Ustaz. Apa yang perlu saya buat Ustaz dan para penonton kita buat setelah kita mempelajari 5 nama Allah SWT pada hari ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Yang Aiman dan juga para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila sebut tentang rumusan kesimpulan tu, makna dah habis waktu dah tu kan? Tu Ustaz, kita sikit lagi Ustaz. Ada tu Ustaz, sikit lagi. Pelan tindakan kita. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama sekali pelan tindakan kita, pertama kita kenal Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita melainkan kita kenal Allah Ta'ala. Kalau kita tak kenal Allah, maknanya itu merupakan satu kematian sebelum mati.
Kematian sebelum mati. Kematian sebelum mati. Mati dulu. Mati dulu sebelum mati kan. Maka kita kena kenal Allah. Yang keduanya, kita kena berakhlak dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah kita sentiasa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Tapi masalah Ustaz, setengah tu dia baca je tapi dia tak amal. Itu sayang Ustaz. Maknanya kita baca dan kita perlu amalkan seperti mana sifat Allah SWT. Baik Ustaz, mungkin sebagai memberkati majlis kita pada hari ini dan kita nak mengakhiri program kita, mungkin Ustaz boleh mengimamkan doa kita Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang Asmaul Husna kita pada hari ini dalam topik akidah. Dan esok hari kita ada sahabat saya, Da'i Hilman sebagai moderator, dan panel kita pada esok hari kita bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah dalam topik akhlak, penipuan dan kezaliman. Ni jenis orang menipu dan zalim Ustaz, dia tak faham lah ni Asmaul Husna tadi kan Ustaz ya. Tapi para penonton kita dah faham dengan lumat tentang perbicaraan kita pada hari ini, dan kita nak ucap terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita bukan setakat kita dengar saja dan kita amalkan apa yang kita belajar pada hari ini. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Kita jumpa esok hari. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.